warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak. Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. Kita sambung kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-13. Bab yang ke-13 yang akan membicarakan berkaitan dengan satu kisah yang bertajuk sederhana di dalam membenci. Membela orang yang dicintai adalah suatu tindakan yang mulia. Namun membela musuh yang sedang dizalimi adalah jauh lebih mulia. Dan sikap ini cerminan hati yang mampu menundukkan nafsunya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyentuh tentang perkara ini, kita akan tengok satu kisah benar yang berlaku di Mesir sejak zaman dahulu, yang membabitkan dua tokoh ulama yang hebat di kota tersebut pada zaman dahulu. Yang pertama namanya Ibnu Daqiq Al-Aid, dan yang kedua namanya Ibnu binti Al-Az. Dan oleh sebab yang tertentu, dilihat kedua tokoh ini diwarnai dengan kebencian dan konflik yang cukup panas. Ada berlaku sedikit konflik dan juga ada masalah yang berlaku. Kita nak tengok macam mana mereka menyelesaikan masalah ini. Diceritakan bahawa satu hari Ibnu binti Al-Az melakukan satu kesalahan yang tidak dimaafkan oleh sultan dan juga wazir. Lalu mereka berpakat untuk menghukum mati ulama ini dengan menciptakan satu tuduhan palsu. Dia buat satu tuduhan palsu. Tuduhannya apa? Bahawa ia telah murtad. Ini satu tuduhan yang palsu. Dan tuduhan itu ditulis pada satu surat, dan surat ini diedarkan kepada setiap tokoh-tokoh besar yang ada di Mesir. Dan seorang demi seorang maka menurunkan tanda tangan sebagai tanda setuju dengan isi kandungan surat tersebut. Itu zaman tu nak menjatuhkan satu orang. Itu besarnya dosa, Allahumma shalli ala Muhammad, tuduhan palsu. Tuduhan palsu. Satu orang ulama yang kita sebutkan tadi, tokoh yang bernama Ibnu Daqiq Al-Aid. Dia ni menjadi satu orang tokoh yang terakhir
yang akan menerima surat untuk ditanda tangan tadi. Dia orang yang terakhir, surat tadi sampai dekat dia. Jika beliau turut bersetuju, maka Ibnu binti Al-Az tadi yang selama ini memusuhinya tidak akan selamat daripada hukuman mati. Kalau semua tanda tangan sampailah kepada Ibnu Daqiq Al-Aid. Apa yang berlaku? Apabila menerima surat itu, Ibnu Daqiq Al-Aid membaca isinya dengan teliti. Dia baca dan mengambil masa yang cukup lama untuk dia memahami apa yang ditulis, apa yang tertulis di dalam kandungan surat tersebut. Dan semua tokoh-tokoh yang hadir menggesanya Ibnu Daqiq Al-Aid untuk segera menandatangani surat tersebut, namun beliau tidak mengendahkan mereka dan malah mereka berusaha untuk meneruskan bacaannya dengan penuh khusyuk. Dia baca, tengok dulu. Selesai dia baca, Ibnu Daqiq Al-Aid dia pun mengangkat kepalanya. Dan dia kata tidak halal bagiku untuk menandatangani surat ini. Dia tidak akan tanda tangan surat ini. Dan kata-kata ini mengejutkan semua orang yang ada. Dan semua orang tidak menyangka bahawa sikap ini yang akan ditampilkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid terhadap orang yang membencinya dan memusuhinya. Tadi kisah satu orang yang membenci Ibnu Daqiq Al-Aid yang bernama Ibnu binti Al-Az. Dan mereka menyangka bahawa Ibnu Daqiq Al-Aid akan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan orang tersebut selama-lamanya. Lalu seorang merayu kepadanya dan berkata, "Tuan, lakukanlah demi paduka sultan dan juga wazir menteri." Apabila mendengarkan kata-kata itu, Ibnu Daqiq Al-Aid menjadi marah dan beliau berkata, "Aku tidak akan ikut serta membunuh orang Muslim." Itu orang Islam. Dan sikap tegas inilah yang menggagalkan satu rancangan dan konspirasi jahat tersebut dan sekaligus meninggikan nama Ibnu Daqiq Al-Aid di mata umat Islam sehinggalah pada hari ini. Baik. Kita tengok satu orang, setiap orang yang berada di antara dua golongan manusia. Ketika mana mereka bermusuhan, bergaduh, apa etika di dalam bermusuhan ni? Macam mana kita nak selesaikan? Jadi bila ada dua orang di kalangan manusia, iaitu kekasih yang mencintainya dan musuh yang membencinya, maka hati kita terasa dekat kepada yang pertama. Hati kita dekat kepada yang pertama, yakni kekasih yang mencintainya. Dan terasa jauh daripada yang kedua. Namun tahukah kita apakah garis panduan cinta dan benci yang mesti kita turuti sebagai satu orang Muslim? Ada orang bergaduh, benci, tak cakap 20 tahun. Duduk jiran sebelah rumah, tapi tak pernah bagi salam. Benci, tak pernah bertegur sapa, bermusuhan. Sampai ketua daripada zaman muda, sampai ketua bermusuhan. Kita kata sudahlah haji, dah tua-tua dah ni, maafkanlah, tak payah bermusuhan lah. Kan ni sampai ketua. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Islam bukan hanya mengajar kita tentang etika di dalam kita bersahabat, kita berkawan. Namun juga Islam mengajarkan kepada kita etika berlawan, bermusuhan. Prinsip yang terpenting yang menjadi asas kepada kedua-dua etika ini adalah keadilan. Kita bersederhana, jangan lebih-lebih. Karena Islam melarang kita daripada melakukan sikap melampau dalam mencinta dan membenci hingga membutakan mata kita semua daripada melihat kebenaran. Tuan-tuan balik rujuk, kita tengok balik ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada, jadilah, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Itu maksud qawwamina lillahi syuhada. Jadilah orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Tapi ingat pesanan Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum yang menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Quran kata i'dilu, berlakulah adil. Adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala pernah menyebut, tengok Sayyidina Ali sebut apa? Cintailah kekasihmu sekadar sahaja. Siapa tahu ia akan menjadi musuhmu satu hari nanti. Orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, satu hari nanti wallahu ta'ala mungkin boleh jadi dia juga akan jadi musuh kita. Jadi sekadarnya, jangan lebih-lebih. Dan bencilah musuhmu sekadarnya sahaja, siapa tahu ia akan menjadi kekasihmu pada satu hari nanti. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibn Abi Shaybah di dalam kitab Al-Musannaf. Dan ucapan ini ada juga dinisbahkan kepada Nabi SAW, namun melalui pelbagai sanad yang sangat dhaif, yang sangat lemah. Baik. Apabila kebencian itu dia melampaui garis panduan ataupun keadilan dan sifat kesederhanaan ini, maka dari sini kita dapat lihat bahawa Islam memerintahkan kepada kita untuk mengawal kecintaan dan kebencian dalam batasan yang adil, yang sederhana. Jika kebencian itu dia melampaui batas, maka kita akan hidup dalam deraan psikologi yang sangat menyiksakan. Setiap kali mendengar nama orang yang kita benci, sebagai contoh, nama yang orang kita tak suka, kita benci dia, apa perasaan kita? Maka hati dan fikiran kita akan menjadi keruh. Sebut nama dia ni, kita tak suka dia, kan? Jika ada seseorang yang memujinya, hati kita akan jadi panas, sebab kita tak suka dia, kita benci dia. Bukan setakat kita tak sebut nama dia, orang lain sebut, sembang-sembang sebut nama si fulan sikit-sikit, kita jadi tak suka, benci. Apatah lagi orang duk puji pula dia, orang yang kita benci, orang yang kita tak suka, hati kita jadi panas, kita pun tak suka dia. Jadi kita tidak dapat menerima kenyataan bahawa orang itu memiliki kelebihan walau sekecil mana sekalipun, lalu kita segera mencari keburukan orang itu untuk diceritakan kepada semua orang. Ini sifat yang tidak elok. Kalau zaman dulu nak menjatuhkan orang dengan buat fitnah dan sebagainya, buat tuduhan palsu. Hari ini zaman media sosial, zaman viral, orang nak menjatuhkan seseorang tu sangat mudah. Orang boleh buat kita, dia pergi edit gambar, dia pergi letak gambar kita dengan gambar siapa-siapa. Dia boleh nak menjatuhkan maruah dan kedudukan satu orang itu. Ini zaman sekarang ni. Dan hati kita juga dipenuhi dengan pelbagai sangkaan buruk terhadap setiap perkataan dan perbuatan daripada orang tersebut, dan kita sukar untuk percaya bahawa ia mampu untuk berbuat baik, bahkan mampu berniat baik. Bila orang tu kita dah tak suka, kita benci dia, orang sebut benda baik yang dia buat pun kita tak percaya, kita tak suka, sebab kita benci dia. Pada peringkat yang lebih parah, dia kata kita bukan sahaja membenci orang yang kita benci ini, bahkan juga turut membenci setiap orang yang berkawan dengannya. Itu dia tuan-tuan.
bukan sekadar benci dekat si fulan ni. Kita tak suka juga orang yang berkawan dengan orang yang kita benci, orang tak suka tu. Dia kita hadapi kawan apa dengan dia. Aku dah tak suka, hang tak suka dekat dia, hang punya pasal lah. Yang tak pergi suka dekat orang lain, orang yang berkawan dengan dia pasal apa? Tak ada kaitan. Tapi dia boleh bawa sampai ke situ. Semakin bertambah bilangan orang yang kita benci, akhirnya kita akan hidup bersama banyak musuh. Bila kita tak suka orang, tuan-tuan, pergi mana pun jenis tak berkawan, jenis tak suka pada siapa, bila hidup kita ni banyak musuh, dan akhirnya kita akan sedikit kawan. Itu ya. Bila kita banyak musuh, kita akan sedikit kawan. Maka hati kita selalu dipenuhi dengan keresahan, tuan-tuan. Sebab tu Islam ni ajar adab-adab kepada kita macam mana kita nak bersahabat, berkawan. Jangan kita bermusuh, jangan bergaduh. Tak cakap apa lebih daripada 3 hari. Kita nak ramaikan kawan. Kita nak ramaikan jamaah yang datang masjid surau. Bukan kita nak meramaikan musuh. Kita ajak dengan cara bil hikmah. Dengan cara yang baik untuk mengeratkan hubungan ukhuwah, silaturahim sesama kita, tuan sekalian. Walaupun dengan cara kita belanja makan je pun, kan contoh. Sarapan pagi, ajak dia pergi sarapan pagi, bawa dia. Dengan cara kita bawa dia belanja makan sebagai contoh. Boleh mengeratkan silaturahim. Ini dalam bulan Syawal, tuan-tuan, orang buat open house jamuan hari raya, itu untuk mengeratkan silaturahim. Bukan setakat nak pergi makan saja, boleh jumpa kawan-kawan. Boleh jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Semalam pergi jamuan raya di Masjid Sungai Tua. Sungai Tua. Jadi setiap surau dia ada wakil lah. Kebetulan pengurusi tak ada, saya kena wakil ucap selamat hari raya untuk surau Ad-Diniyah. Jadi nak ceritanya untuk mengeratkan silaturahim. Kita boleh kenal, sesama Muslim. Baik. Jadi jangan berlebih-lebih dalam kita bermusuh. Bila kita banyak musuh, kita nak bergaduh saja dengan orang, kita akan sedikit kawan. Kita tengok ada orang yang dia ni ramah, suka orang datang rumah, beri makan, minum, belanja dan sebagainya. Sebab dia memang jenis suka orang datang rumah. Ada orang yang jenis tak suka orang main rumah dia. Dia kata kalau main rumah, dia ni main rumah aku ni habis berah, dia kata. Habis berah, dia kata. Susah hati. Tetamu mai jadi susah hati. Ada orang yang tetamu mai jadi suka ahlan wa sahlan, mari, tak ada apa dekat dapat lauk, habis pergi keluar beli, masak, beli ayam, beli ketam, beli udang, beli segala sebab seronok jenis rai tetamu. Ada orang kalau jenis dengar kita orang nak main rumah, dia senak perut dah. Dan dah senak perut, sakit apa semua, tak boleh. Memang dia jenis tak, ada orang jenis tak suka terima tetamu. Dia memang jenis tak suka, dia jenis dunia dia. Dia jenis tak peduli dengan orang lain. Tengok, kalau orang hak jenis ramah ni selalu dia akan ramai kawan. Percayalah, pergi dekat mana orang kenal dia. Assalamualaikum. Ramai. Pergi dekat sini orang kenal dia. Kita dia ni kenal je lah. Mana ramai sangat orang. Sebab apa? Sebab dia memang jenis ramah. Dia pergi mana pun orang kenal, dan orang kenal dia kenal orang. Bukan setakat orang kenal dia. Sebab apa? Jenis ramah. Kalau pergi tempat kenduri tu lagi riuh, tuan-tuan sekalian. Dia kalau dia main duduk tempat kenduri tu, tempat dia di mana? Dia pergi duduk dekat kedorong. Tahu tak kedorong mana? Tempat orang duduk masak tu. Dia pergi duduk belakang sekali, bawa dengan tolak good morning tu atas ni. Dia main tengok kita baru parking motor kita. Baru main ke? Tu dia tu. Suara dia kat dapur sana tu. Dengar sampai hujung sana. Kawan tu baru duduk parking motor dekat pokok pisang. Panggil lah. Kalau duduk main dah waktu ni baik tak payah duduk main. Tu dia tuan-tuan. Jadi mulut riuh. Jenis suka macam tu. Orang suka orang kedai dia. Sebab dia memang jenis rapat. So dia jenis ramai kawan. Orang pun seronok. Kalau tak ada, dia sunyi. Dia bagi salam, kita pun perlu jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok duduk dapur rumah kita dah. Masuk celah mana pun kita tak tahu. Tu dia. Hak jenis ni. Jenis memang mulut riuh. Dia jenis ramai kawan. Jadi bila ramai kawan, kurang musuh. Tapi orang ni bila dah tengok ada orang jenis ramai kawan, jenis baik, ada orang nak musuh pula dekat dia tu sekalian. Tapi Islam ajarkan kepada kita kurangkan musuh, banyakkan kawan. Dan kebencian yang berlebihan hanya akan merosakkan diri sendiri. Oleh itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia pernah jemput, dia kata apa?
Berpadalah dalam mencintai dan berpadalah dalam membenci. Sungguh banyak orang yang binasa, sungguhnya banyak orang yang binasa kerana berlebihan dalam mencintai, dan sesungguhnya banyak orang yang binasa kerana berlebihan dalam membenci. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Baik. Kemudian dia kata, kalau begitu bagaimanakah kita melaksanakan prinsip dalam kita nak membenci tadi? Apa yang Islam ajarkan kepada kita? Kita boleh melalui dengan memikirkan kembali sebab kebencian yang sedang kita simpan kepada seorang. Sebab apa kita benci dia? Dan juga ajukan soalan itu di dalam hati kita. Mengapa aku membenci si fulan? Kenapa aku benci dia? Dah sampai berapa hari tak cakap, berapa minggu, berapa bulan, bertahun-tahun. Dan seringkali seseorang tidak tahu mengapa ia membenci orang lain. Dan ia hanya merasakan kebencian setiap kali melihat atau mendengar nama orang tersebut. Jadi benci tak suka. Orang sebut nama si fulan ni, dia jadi tak suka. Benci sebab apa? Tak tahu. Namun jika ditanyakan sebab kebenciannya, ia tidak dapat menjawab dengan jelas dan meyakinkan. Maka sikap membenci tanpa sebab itu tentu sahaja sangat jauh daripada keadilan. Bahkan orang seperti ini sebenarnya sedang menderita sakit jiwa yang perlu dirawat, yang perlu diubati dengan segera. Dan ada juga orang yang membenci kerana apa? Kerana ikut-ikutan. Kerana ikut-ikutan saja. Dan fenomena ini biasanya terjadi dalam kes kebencian yang bermotifkan politik dan membabitkan orang awam. Dia jadi benci tak suka kerana ikutan. Sebab orang lain tak suka, orang lain benci, hasut dia pula. Dia mana tak tahu. Kita duk tuduh dia ni apa, dia jahat apa semua hal. Kita pun tak kenal si fulan itu. Dan sama seperti sebelumnya, sikap ini juga bukan sikap Islam yang patut ada dalam diri satu orang Muslim. Dan setengah orang tahu mengapa ia membenci orang lain, mungkin kerana ucapan atau perbuatan orang itu yang pernah melukai perasaannya. Bagi orang seperti ini harus mengajukan soalan, apakah kebencian itu berpatutan dengan kesalahannya. Kita benci, marah sungguh dekat dia, sampai kita tak bercakap, tak bertegur sapa sampai dah beberapa tahun, sampai macam tu sekali. Dan seringkali kebencian kita jauh lebih besar daripada kesalahan. Kesalahan tu kecil je tuan-tuan. Hak salah dia buat sikit, tapi kita jadi benci sampai ke sudah, tuan-tuan sekalian. Ingat tuan-tuan sekalian. Dan perkara yang sangat remeh berubah menjadi konflik yang berpanjangan kerana ego yang ada dalam diri masing-masing. Kita enggan untuk mengalah dan bertolak ansur, padahal sikap ini sangat digalakkan oleh agama kita. Orang yang lebih dahulu bertolak ansur ialah orang yang lebih dicintai oleh Allah. Ini ingat. Orang yang mula terlebih dahulu bertolak ansur dan memaafkan orang lain, itulah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kedua-duanya dan orang-orang yang bersekitar tadi. Bergaduh tapi dia boleh memaafkan. Tentu walaupun susah kita nak memaafkan orang, tapi Quran kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika kita memaafkan tadi, itu lebih baik dan itu lebih dekat kepada taqwa. Kita berlaku adil. Karena Nabi SAW sebut berdasarkan hadis sahih, tentang hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kata, la yahillu li rajulin ay yahjura aqahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Nabi kata, tidak halal bagi seorang Muslim menjauhi saudaranya lebih daripada 3 hari. Kita sebut tadi, jauh, tak berkawan, tak bertegur sapa, lebih daripada 3 hari. Nabi tak bagi. Dan keduanya berjumpa namun saling berpaling antara satu sama lain. Tuan-tuan, bergaduh. Duduk satu taman, duduk satu kampung, main masjid sembahyang sekali, tapi tak salam, tak bertegur siapa. Tengok muka haji ni terus dia beralih, dia benci, dia tak suka. Dan orang yang terbaik, Nabi kata, di antara keduanya adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Itu kira nak jadi baiklah tu. Dia nak memaafkan,
Dia tak suka nak bergaduh-gaduh, tak suka benci lama-lama ni, tuan-tuan sekalian. Baik. Balik kepada kisah Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala. Jadi batasan yang disebutkan tadi dalam mencinta dan membenci tidak mudah dilihat oleh semua orang. Batasan ini hanya jelas dilihat apabila emosi dan ego telah terbentuk dan tunduk kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, seperti yang terjadi pada diri Ibnu Daqiq Al-Aid yang diceritakan sebelum ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kenal diri kita. Kenalkah kita siapakah tokoh yang akan disebutkan ini? Tokoh yang sangat besar. Beliau adalah Taqiyuddin Ali Wahab bin Wahab Al-Qushairi rahimallahu ta'ala. Dia ni siapa? Beliau dilahirkan pada tahun 625 Hijrah di Hijaz, lalu menghabiskan usianya dalam menuntut ilmu agama dengan bersungguh-sungguh, dan beliau dikenali sebagai ulama yang sedikit berbicara namun banyak beribadat. Sikit cakap tapi ibadat yang banyak. Kita ni cakap banyak, ibadat sikit. Ulama dulu cakap sikit, banyak ibadat. Dan beliau juga adalah satu orang yang sangat zuhud, satu orang yang warak, dan satu orang yang penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat mulia ini terselah pada kisah yang disebutkan di atas, yang kita sebutkan tadi. Apabila menceritakan kisah ini, Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi berkata, betapa tidak. Beliau pernah berkata, tidaklah aku mengucapkan atau melakukan sesuatu melainkan setelah aku siapkan jawapanku di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Ini tokoh besar ini yang wafat di Mesir pada tahun 695 Hijrah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan sifat-sifat seperti ini. Dijauhkan sifat-sifat yang boleh menyebabkan hubungan antara satu orang Muslim dengan Muslim yang lain dapat Allah SWT, yang menyebabkan kita jadi jauh. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita sifat-sifat dendam, dengki dan sebagainya. Bersihkan hati kita. Bila hati kita bersih, mudah untuk kita nak berbuat baik, mudah untuk kita nak memaafkan sesama manusia bila hati kita baik. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjaga keadilan dan tidak berlampau-lampau dalam kita mencintai dan membenci. Maka jagalah mata hati kita daripada dibutakan oleh keduanya. Dan ini adalah kerana apa? Kerana buta mata hati yang merupakan seburuk-buruk musibah yang engkau timpakan kepada hamba-Mu. Ini kita minta doa pada Allah. Jauhkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat buruk ini, dan semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua dan memberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Hidayah dan taufik. Bila kita dapat hidayah dan taufik, dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada usia yang lewat, ada orang dapat hidayah ni mungkin dah usia 50-an, 60-an, tapi alhamdulillah Allah Taala masih beri hidayah, bimbing dia untuk kembali ke jalan Allah. Tak hanyut gitu usia tua ni dihabiskan dalam keadaan kita melakukan ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala masih membimbing kita, ingat kita. Orang ajak kita datang masjid, sembahyang, kita jaga, baca Quran, kira nak buat ibadat hari tua ni, maknanya Allah Ta'ala bagi petunjuk dan taufik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah di akhir usia kita. Kita minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas agama Islam. Tetap hati kita semua di atas agama Islam, berikan keyakinan yang kuat, yakin dengan apa yang kita baca, apa yang kita belajar, apa yang kita pegang, yakin dengan Al-Quran, yakin dengan pesan-pesanan Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah Taala, mohon maaf salah silap, kesalahan bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila shiratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.